mereka yang bersungguh tarawih ini mestilah lebih bersungguh, lebih utama dan aulawiyat dalam masalah sembahyang fardu, khususnya sembahyang fardu secara berjamaah. Ramai di kalangan kita menganggap sembahyang tarawih berjamaah lebih afdal daripada sembahyang zuhur berjamaah. Sembahyang tarawih berjamaah mereka datang, sembahyang yang wajib mereka tak datang berjamaah. Jadi kalau begitu kita perbetulkan supaya mereka ni sembahyang fardu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh berjamaah. Kerana ini lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Datanglah sembahyang tarawih pula berjamaah, campur. Maka begitulah wanita kaum muslimah. Mereka mestilah menutup aurat, ini wajib. Sembahyang tarawih sunat. Kalau mereka sanggup datang tarawih nak malam, maka ini adalah sunat. Kenapa mereka tidak sanggup menutup aurat, menedahkan aurat? Sedangkan ini adalah ibadah, ini adalah wajib, ini adalah keutamaan. Tak semari sembahyang tarawih tak berdosa, tak menutup aurat berdosa. Maka hendaklah menutup aurat, dan hendaklah kaum wanita faham perkara ini. Dan yang menutup aurat pula, jangan menutup aurat secara terang, secara maknanya ikut budaya. Orang pakai nipis, kita pakai nipis. Orang pakai kecil, kita pakai kecil. Ikut trend orang ramai. Bukan kerana ibadah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Menutup aurat, pakai tudung adalah di atas nama tutup aurat. Menutup aurat adalah wajib. Tutup kawasan-kawasan yang disuruh jaga oleh Allah. Kawasan rambut, kawasan tekak, kawasan dada, hendaklah ditutup bahagian-bahagian yang diarah oleh dia agama. Jadi maknanya sembahyang tarawih disunatkan. Kita mari dan besar kelebihannya, tetapi mestilah dilakukan dengan baik. Hari ini ramai orang jaga pakaian lawa, kereta lawa, rumah lawa, makanan sedap. Orang duduk kira lawa, nak lawa bahagian duniawi, tapi tidak berfikir panjang, tak rasa bersungguh untuk jaga lawa bahagian akhirat. Sepatutnya kita kena jaga sembahyang kita, biar lawa, biar comel sembahyang, biar comel Ramadan, biar comel ketika berbuka, biar comel ketika bersaum, ikut agama. Maka apabila orang Islam buat secara comel, itqan, buat secara taqwa, buat secara ibadah, maka sudah tentu orang Islam akan dicomel dan kuat, dihormati oleh dunia, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan juga, di antara perkara yang perlu dijaga oleh umat Islam ialah masalah anak-anak yang main ngecung. Dia main ngecung ni, yang pertama bahaya, yang kedua ganggu, yang ketiga bazir duit. 3 bahaya, ganggu, bazir duit. Yang keempat, budaya main ngecung ini bukan budaya Ramadan, bukan tuntutan Ramadan, bukan tuntutan raya Islam. Kerana kita Islam, ini mungkin raya Cina, ini mungkin raya Hindu, mungkin Kristian, mungkin Yahudi. Islam tidak menyebut perkara-perkara seperti ini, bahkan mengharamkan, bahkan tidak setuju maknanya. Jadi orang Islam kena jaga bulan Ramadan, khususnya tuan-tuan kedai, khususnya ibu bapa yang menjadi ketua rumah. Apatah lagi budak-budak ni dia main ngecung. Yang pertama, dia tang dalam masjid pun dia lepak. Kena masjid 2 tekak, dong lepak. Dekat tu imam juga menjadi sasaran. Kalau kawasan-kawasan rumah pula, dia main kat orang tua, lepak dalam pagar orang contoh. Setiap kali Ramadan ada putus tangan, ada buta mata. Jadi maknanya kedai kalau boleh jangan beli, jangan jual ni. Ibu bapa pun kena jaga. Jaga di atas nama Islam. Kerana Allah biar boleh pahala, maknanya kita tak main jaga anak-anak ni.
Walaupun main ngecoh ni tak ada dalam Quran, sebut dalam sunnah, tetapi ianya diisyaratkan dalam Quran. Contohnya dalam bab bahaya, Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi walaupun tidak ada secara khusus, disebut secara umum. Maka para ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, apabila nak letak satu hukum haram ataupun halal, dia ambil khusus, dia ambil hak umum. Macam belum memutu, main congek mutu tengah jalan, tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah secara khusus sebut. Tetapi walaupun tidak ada secara khusus, ada secara umum, maka hukumnya dia ambil kira. Contoh main mutul, belum memutu, congek mutu tengah jalan, lori ada, kereta ada, lembu menitah, orang tua menitah, basikal ada, macam-macam kenderaan, macam-macam kesibukan, double line apa semua, maka bahaya. Maka orang yang buat bahaya secara sengaja haram. Apatah lagi bahaya dia dan bahaya orang lain. Kalau nak bermutu, pergi kat litar dia dengan pakaian sokang, dengan jalan raya yang peruntukan untuk dia dah, motor yang diperuntukkan untuk dia, lori bah pun tak ada situ. Maka ini dia panggil sokang, riadah dalam bahasa Arab. Tapi ada pun tengah jalan biasa ni, bahaya diri dia, bahaya orang ramai. Bahaya ini disebut oleh Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Maknanya haram, dilarang dan ditegur. Maka begitulah juga dengan ngecoh ni, bahaya. Apatah lagi mengganggu orang, menyakitkan hati orang, haram. Hukumnya berdosa, membazir, berdosa, haram. Maka ibu bapa dia kena jaga, khususnya di bulan Ramadan, supaya maknanya Ramadan kita ni Ramadan yang bersih, Ramadan yang bersih, Ramadan yang taqwa, Ramadan tarbawi. Bukan saja kita duk fikir nak berpuasa, bukan saja kita nak fikir nak qiyamul lail, kita juga fikir nak membersihkan daripada permainan karut, permainan bahaya, permainan yang mengganggu orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mahu budaya-budaya ini menolak dalam masyarakat Islam. Sebenarnya kita sudah ada budaya Islam. Hari ini kita orang Islam banyak masuk budaya-budaya luar ni. Budaya luar sekiranya tidak bercanggah, tidak mengapa. Tidak mengganggu, tidak mengapa. Tidak berbahaya, tidak mengapa. Tapi apabila mengganggu, bercanggah dengan agama, maka tidak boleh. Maka kadang-kala kita orang Islam memandang remeh perkara ni. Kita rasa perkara ni perkara biasa saja. Tidak sebenarnya. Ia juga ada perkara dalam agama yang perlu maknanya dipikir oleh orang Islam. Jadi sebab itu Allah menyebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan kita mengambil kesempatan untuk beribadat, untuk berpuasa, untuk qiyamul lail, untuk membetulkan apa dia akhlak, dan untuk memperkemaskinikan dakwah dan jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara tazkirah Ramadan, di bulan Ramadan, supaya mudah-mudahan kita semua mengambil pengajaran daripada setiap bulan Ramadan al-Mubarak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.